Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Asbahani bin Daim. Nombor metrik I18303304. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Perang Bani Quraizah. Okey. Perang ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, tidak lama selepas berakhirnya Perang Ahzab. Masa tu saat-saat genting Perang Ahzab berlaku, mereka batalkan perjanjian bersama Rasulullah SAW, iaitu mereka telah khianat perjanjian damai yang mereka buat dengan kaum muslimin, yang mana masa peperangan Khandaq, Bani Quraizah ni telah tanda tangan perjanjian damai dengan kaum muslim, dan sepatutnya lah mereka bersama-sama menjaga kota Madinah yang dikepung. Tapi Bani Quraizah telah khianat dan bergabung dengan kaum Quraisy. Jadi selepas itu, setelah berakhirnya Perang Ahzab, Rasulullah merasakan yang kota Madinah ni mestilah dibersihkan daripada anasir-anasir yang boleh bahayakan masa depan Islam. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa apabila Rasulullah pulang dari Perang Ahzab, baginda telah meletakkan senjata untuk mandi. Tatkala itu datang Jibril menemui baginda dan berkata, "Kamu telah meletakkan senjata?" "Demi Allah, aku belum meletakkannya." Baginda bertanya, "Di mana?" Jibril menjawab, "Di sana," seraya menunjukkan ke arah Bani Quraizah. Aisyah berkata, maka Rasulullah keluar memerangi mereka. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Al-Hafizatul Husna binti Abdul Razak. Nama metrik I18303418. Jadi saya akan sambung untuk perang Quraizah. Apabila Rasulullah SAW mengarahkan tenteranya dan menyeru kepada para tentera mereka supaya tidak menunaikan salat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizah. Kemudian baginda keluar bersama mereka. Panji-panji yang dibawa oleh Ali radhiyallahu anhu, iaitu tentera Islam yang menuju ke medan jihad dengan jumlah 3,000 orang yang berserta 36 ekor kuda. Ketika Ali radhiyallahu anhu menghampiri Bani Quraizah ini, dia telah mendengar mereka mengutuk Rasulullah SAW dan juga isteri-isteri baginda. Jadi beliau telah memberitahu Rasulullah SAW tentang perkara ini dan melarang juga Rasulullah untuk mendekati Bani Quraizah tersebut. Baginda menjawab, apabila Bani Quraizah ni melihat baginda, mereka ni hanya berpura-pura, iaitu dengan berkata-kata tidak ada kata-kata buruk daripada mereka, kerana mereka hanya berpura-pura depan Rasulullah. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Ali, iaitu apabila baginda mendekati mereka, mereka akan berpura-pura dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Umairah binti Muhammad Zain. Nombor metrik I18303266. Seterusnya kita akan sambung. Sampai sahaja Rasulullah SAW dan tentera Islam di perkampungan Bani Quraizah, mereka telah mengepung kawasan tersebut selama 25 hari. Dan 25 hari itu merupakan pendapat yang paling kuat, mengatakan mereka tu dah kepung selama 25 hari. Dan pada hari yang ke-25, Bani Quraizah ini telah menyerah kalah. Dan Rasulullah SAW telah mengamanahkan Sa'ad bin Mu'az untuk mengadili mereka. Beliau ni merupakan penghulu bagi kaum Aus. Dan Bani Quraizah ni dulu merupakan sekutu kaum Aus. Jadi Sa'ad ni dia telah menghukum pejuang-pejuang Bani Quraizah, dan ada yang dibunuh, ada yang ditawan, dan harta-harta mereka telah dibahagikan sama rata kepada tentera-tentera Islam. Dan yang menariknya, pada sebelum hukuman tu dijalankan, ada beberapa penduduk Bani Quraizah ni
yang telah memeluk Islam. Tak silap dalam 3 orang dia telah memeluk Islam. Jadi maka darah mereka ni haram untuk dibunuh. Okey. Seterusnya dalil. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil yang turun tentang pembelotan kaum-kaum Yahudi ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Muhammad Bakari. Nombor metrik I18303322. Okey, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya sebentar tadi. Dalam peperangan ni turun ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang pembelotan Yahudi, pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan sikap mereka yang tidak menolong orang Islam dalam Ghazwah Ahzab. Okay, boleh lihat menurut surah Al-Ahzab ayat 13 hingga 16. Maksudnya, dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu, yakni untuk berjuang di sini. Oleh itu baliklah. Dan sebahagian daripada mereka pula meminta izin kepada Nabi hendak balik sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan, padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka ini diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya, dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja. Padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur dari medan perang yang mereka hadiri. Dan ingatlah, janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja. Seterusnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 26 hingga 27 yang bermaksud, dan dia menurunkan golongan ahli kitab, yakni kaum Yahudi, yang membantu tentera musuh itu dari benteng-benteng mereka menyerah diri setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Sebahagian di antaranya kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan. Dan dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah serta harta benda mereka, dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu menjejaknya. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. So kat sini itulah sedikit kisah mengenai peperangan Bani Quraizah yang telah mengkhianat di dalam peperangan, dan akhirnya mereka telah menyerah diri dan telah menerima hukuman ke atas mereka.